Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan pembelajaran pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Muhammad Arif, Mersing Johor. Muhammad Haziq, Pasir Gudang Johor. Muhammad Zahid, Kulai Johor. Dan Muhammad Afiq, Kemaman Terengganu. Sukar saya ingin mengingatkan kepada pelajar sekalian, diminta untuk memberi fokus sepenuhnya semasa pembelajaran berlangsung. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah keagresifan dalam sukan, iaitu saat sukan tingkatan 5. Objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC, murid akan dapat menjelaskan maksud keagresifan dalam sukan. Seterusnya, murid dapat membezakan keagresifan ketara, keagresifan instrumental dan perlakuan asertif. Dan yang terakhir, murid dapat menganalisis dan menepasti faktor-faktor yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan. Definisi keagresifan. Menurut Barron dan Richardson pada tahun 1994, keagresifan adalah apa jua bentuk tindakan dan perlakuan yang bermatlamat untuk menyebabkan kecederaan ke atas benda hidup dan bermotivasi untuk mengelakkan diri daripada mengalami kecederaan. Menurut Wan pada tahun 1997, keagresifan adalah satu tindakan yang bermatlamat untuk mengakibatkan kecederaan secara fizikal, verbal atau psikologi ke atas seorang yang bermotivasi untuk mengelakkan diri daripada dicederakan. Seterusnya, terdapat 3 jenis keagresifan, iaitu keagresifan ketara, keagresifan instrumental dan keagresifan asertif. Keagresifan yang pertama ialah keagresifan ketara. Keagresifan ketara bermaksud tindakan agresif yang berpunca daripada perasaan marah dengan matlamat untuk mencederakan individu lain serta niat untuk melihat individu tersebut mengalami kesakitan atau kecederaan. Misalnya dalam satu perlawanan bola sepak, individu A menerjah kaki individu B kerana perasaan marahnya akibat tidak mendapat bola. Seterusnya ialah keagresifan instrumental. Keagresifan ini merujuk kepada sesuatu tindakan dengan niat mencederakan atlet lain dengan matlamat kecederaan atlet tersebut akan memberi faedah kepada pasukannya. Sebagai contoh, dalam satu perlawanan bola sepak, jurulatih meminta pemainnya mencederakan ayam tambatan pihak lawan kerana pemain tersebut yang mencorakkan perlawanan itu. Dan yang terakhir ialah keagresifan asertif. Keagresifan ini dilihat sebagai taktikal sesebuah pasukan. Namun, ia seringkali disalah erti sebagai mencederakan dengan niat. Jika berlaku sebarang kecederaan semasa tindakan asertif ini, ia tidak dikira sebagai agresif yang melampau kerana terdapat sukan yang dibenarkan bagi tindakan agresif ini. Contohnya ialah dalam perlawanan rugby. Baiklah, cikgu akan masuk kepada faktor-faktor berlakunya keagresifan dalam sukan. Faktor ini adalah sebab atau punca terjadinya kekasaran pada seseorang atlet atau pemain. Faktor pertama adalah disebabkan kebangkitan fisiologi terhadap pemain itu sendiri. Pemain akan bertindak agresif atau melakukan kekasaran pada pihak lawannya kerana disebabkan oleh persekitaran yang kurang selesa seperti panas yang melampau dan hujan lebat yang akan membataskan dan menyukarkan pergerakan seseorang pemain itu sendiri. Kebiasaannya akan berlaku pada permainan bola sepak dan rugby. Ada sesiapa lagi yang tak faham atau tak jelas lagi untuk faktor yang pertama ni? Kalau tak ada, cikgu akan masuk pada faktor yang kedua, iaitu melibatkan keputusan pertandingan atau perbezaan jaringan. Cikgu akan bagikan satu contoh, iaitu pasukan A mendahului pasukan B dengan keputusan 2-0. Jadi pasukan B ini akan lebih agresif atau lebih banyak menyerang berbanding dengan pasukan A kerana mereka telah ketinggalan dalam perlawanan tersebut. Berbanding dengan pasukan A, mereka akan lebih bermain secara lebih selamat dan bertahan kerana pasukan ini telah
mendalohi dengan selesa untuk memenangi perlawanan. Jadi akan banyak berlakunya kekasaran dari pasukan B kerana ingin mengelak mereka daripada menerima kekalahan. Persepsi individu juga salah satu punca berlakunya keagresifan dalam sukan ini. Atlet atau pemain yang merasakan diri mereka akan menerima asakan kasar dari pihak lawan, mereka akan cuba untuk mempertahankan atau bertindak agresif juga, sehingga mencetuskan pertembungan sesama mereka yang akan mendatangkan kekasaran dan boleh menyebabkan mereka mengalami kecederaan. Faktor keagresifan seterusnya adalah lokasi perlawanan. Seperti yang kita tahu, kebiasaannya pemain tuan rumah ini akan bertindak lebih agresif dalam permainan kerana mendapat sokongan daripada penyokong sendiri. Sebagai contoh, baru-baru ini Thailand telah menjadi tuan rumah untuk perlawanan bola sepak menentang Malaysia. Di sini apa yang kita boleh lihat, bagaimana pemain Thailand ini kerap melakukan kekasaran ke atas pemain Malaysia untuk mendapatkan bola. Baiklah, untuk faktor keagresifan yang terakhir adalah penggunaan dadah. Seperti yang kita tahu, dadah ini memang telah diharamkan dalam setiap jenis acara sukan yang dipertandingkan. Tetapi masih lagi ada segelintir atlet yang mengambilnya atas alasan-alasan yang tidak munasabah. Bahan terlarang ini akan mengakibatkan atlet melakukan tindakan di bawah sedar. Oleh itu akan berlakunya kecederaan yang serius terhadap pemain lawan akibat daripada bahan terlarang ini. Baiklah semua, setakat ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Diharap awak semua faham tentang topik pembelajaran iaitu keagresifan dalam sukan. Jadi sebelum itu saya ada sediakan link quizzes untuk awak semua buat di rumah sebagai tugasan lah. Jadi soalan-soalan yang ada dalam quizzes ini hanyalah merangkumi topik pada hari ini iaitu tentang keagresifan dalam sukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.